Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Disember bersama saya Ardi Harman Maharuzi dan jurubahasa isyarat Amsha Zamani. Dan berikut tajuk utama malam ini. Pot panas parti di KL digempur. Juga tol percuma 2 hari di semua lebuh raya. ...1,101 pendatang asing tanpa izin atau parti ditahan dalam Ops Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA di Little Dhaka atau Jalan Silang pagi tadi. Kesemua parti termasuk 2 kanak-kanak ditahan hasil pemeriksaan terhadap 60 premis yang gagal kemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Operasi tersebut disertai lebih 1,000 pegawai dan anggota dari Brigade Tengah Pasukan Gerakan ARM PGA, Pasukan Simpanan Persekutuan FRU dan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Ibu Pejabat Kontingen Kuala Lumpur. Turut bersama dalam operasi ini adalah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Unit Anjing Pengesan K9, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kastam Diraja Malaysia. Pegawai dan anggota lain termasuklah Jabatan Immigration, JIM, Angkatan Pertahanan Awam, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata operasi ini bertujuan membantras pelbagai jenayah dan aktiviti tidak sihat yang berlaku di kawasan sekitar terutama melibatkan parti. Operasi tersebut turut berjaya merampas 100 karton rokok bernilai RM22,000, 80 karton arak dan ubat-ubatan tanpa kelulusan KKM. Penggunaan alat ganti yang tidak bermutu tinggi atau recon pada kenderaan perdagangan dan perkhidmatan awam seperti lori dan bas dilihat menjadi punca ia sering gagal dalam pemeriksaan brek oleh Puspakom. Kegagalan brek boleh menjadi punca kemalangan, terutama insiden maut di negara ini. Perkara ini didedahkan oleh Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Perlis, Fatimah Mohamed Ali Piah yang melahirkan kebimbangan terhadap situasi berkenaan yang berlaku di Perlis. Sepanjang tahun ini, 50 buah kenderaan komersial didapati gagal ujian brek di Puspakom negeri itu. Antara punca yang boleh menjadikan punca kemalangan lah. Punca ni ada banyak sebab. Tapi antara ni kalau kita macam brake, sistem brake ni kita sebab bila 6 bulan sekali kita cek, sepatutnya untuk tempoh 6 bulan ni memang boleh digunakan dengan baik lah. Tapi kalau kita menggunakan spare part yang tak bermutu, mungkin belum sampai 6 bulan brake tu dah rosak balik. Katanya kegagalan brek kenderaan ini semasa pemeriksaan Puspakom dijalankan berkait rapat dengan penggunaan alat ganti yang tidak bermutu tinggi sehingga menyebabkan berlakunya pengabaian dari segi keselamatan jalan raya. Beliau berkata demikian selepas meninjau perjalanan Ops Khas Kenderaan Komersial Bersepadu di kilometer 26 Jalan Kuala Perlis, Changlun, berhampiran gerbang sempadan Perlis Kedah di Pauh Putra hari ini. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 sejak akhir-akhir ini menyebabkan rakyat mula kembali memakai pelitup muka terutama di kawasan awam. Ketika ditemui kru berita Al-Hijrah, mereka berkata bukan paranoid tetapi lebih kepada berjaga-jaga bimbang dijangkiti COVID-19 buat kali kedua. Perinciannya bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Secara ringkas, boleh saya gambarkan 8 daripada 10 rakyat Malaysia kembali memakai pelitup muka di tempat awam. Ada yang memaklumkan mereka sudah serik dijangkiti COVID-19 lagi kerana kesannya sangat teruk. Pernah dimasukkan ke hospital akibat COVID-19, merupakan detik hitam bagi pejuang COVID-19 tahap 3 dan 4. Ikutkan KM dia suruh kita pakai kan. Terpulanglah. Sebab anak saya baru kena COVID, memang saya pakailah. Sebab saya pun bekas kena COVID sebelum ni dan kena tahan 14 hari apa semua tu. Isteri saya dah test 3 apa semua. Memang kami utamakan pakaian balas kalau di kelayak ramai lah. Dalam pada itu ada yang sudah mengambil dos penggalak ketiga.
namun masih memilih untuk memakai pelitup muka. Jelas mereka bukan sahaja COVID-19 yang terdapat di luar sana, malah pelbagai penyakit lain seperti influenza turut mengganas ketika ini. Sebab sekarang memang kita semua sedia tahulah kan, kes memang makin meningkat seluruh negara. So saya rasa memang patut kita pakai mask lah untuk kita punya kesihatan, untuk family jugalah. Saya tetap pakai pelitup muka, terutama sekali di kawasan-kawasan tempat ramai orang. Terutama sekali pengangkutan awam, LRT, ramai yang saya lihat memakai pelitup muka. Awal minggu ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan kes COVID-19 melonjak sehingga melebihi 20,000 kes namun masih terkawal. Beliau berkata majoriti kes atau kira-kira 97% merupakan kategori 1 dan 2 iaitu tiada gejala dan gejala ringan. Susulan itu beliau menyarankan agar orang ramai terus mengambil langkah berjaga-jaga dengan meneruskan pemakaian pelitup muka. Perintah Kawalan Pergerakan yang lepas telah mengajar rakyat Malaysia untuk lebih terbuka mengenai pemakaian pelitup muka. Ia bukan sahaja dapat melindungi diri daripada COVID-19 tetapi juga dapat melindungi diri daripada pelbagai penyakit lain. Dan baru-baru ini kita ambil maklum bahawa kes COVID-19 di Malaysia semakin meningkat. Dan hari ini dapat dilihat bahawa rata-rata rakyat Malaysia tidak lagi kekok untuk memakai pelitup muka walaupun tidak diwajibkan kerajaan. Jadi lindungi diri anda dan juga keluarga dengan memakai pelitup muka terutamanya di tempat awam. Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah. Dan Kerajaan Sarawak meluluskan segera peruntukan sejumlah 4.85 juta ringgit sebagai persiapan tangani kenaikan kes COVID-19 di negeri itu. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, peruntukan itu termasuk pembinaan Hospital Medan di Kuching, pembelian pil Paxlovid, pembelian kit ujian pantas atau RTK COVID-19 serta pembelian kanopi untuk kawasan triage hospital. The item that is required for the preparation, one, we are approving additional fund of 2 million to construct the field hospital in Kuching. This has been planned earlier, but the fund was insufficient. So yesterday, Premier approved another 2 million to make it 5 million for the field hospital. Now we have one field hospital in Cebu already completed. Miri under construction. 86%. In Cebu, 86%. This field hospital is to cope in case they need more space. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak berkata, trend jangkitan COVID-19 di Sarawak menunjukkan peningkatan. 10 hingga 16 Disember lalu menyaksikan kes meningkat 103.5% berbanding minggu sebelumnya, iaitu bersamaan 631 kes direkodkan. Pil antiviral Paxlovid pula boleh didapati dengan percuma di mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan dengan preskripsi doktor. Kerajaan bersetuju untuk memberikan tol percuma selama 2 hari di seluruh lebuh raya dalam negara. Ia bersempena sambutan Christmas 25 Disember nanti. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, tol percuma tersebut akan berkuat kuasa pada 23 Disember dan 26 Disember 2023 bagi semua jenis kenderaan. Keputusan tersebut telah dibuat selepas mesyuarat Jemaah Menteri yang berlangsung pada 6 Disember lalu sempena sambutan Hari Natal tahun ini. Pengecualian tersebut diberikan untuk semua jenis kenderaan di semua lebuh raya dalam negara kecuali Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang. Pemegang kad Orang Kurang Upaya OKU bakal menikmati tambang percuma bagi perkhidmatan pengangkutan awam bawah kendalian Prasarana Malaysia Berhad. Manfaat itu bermula 1 Februari 2024.
Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata inisiatif itu melibatkan semua perkhidmatan transit aliran massa MRT, transit aliran ringan LRT, monorail dan bas prasarana di sekitar Lembah Kelang. Jelas beliau, prasarana diberi tempoh sebulan untuk lakukan persiapan dan menyelaras sistem tiket termasuk pemberian kad konsesi khas kepada pengguna OKU. Tempoh 1 bulan ini mereka perlu buat sedikit perubahan sistem tiketing mereka dan sebagainya supaya juga membuat persiapan. Satu kad konsesi khas perlu diberikan kepada OKU selepas mereka mohon dengan kaunter-kaunter rapid di stesen-stesen train kita, maka mereka boleh menikmati tambang percuma itu. Cuma mereka perlu buktikan bahawa mereka adalah golongan OKU dengan kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jelas beliau, langkah tersebut merupakan inisiatif CSR yang penting selari dengan prinsip kerajaan madani iaitu ihsan terhadap golongan OKU walaupun akan memberi sedikit implikasi keuangan terhadap prasarana. Sementara itu, mengulas mengenai pelaksanaan coach wanita di laluan MRT Kajang, Anthony Loke berkata ia merupakan antara usaha meningkatkan keselesaan dan menjamin keselamatan penumpang wanita sekaligus dapat mengelak wanita menjadi mangsa gangguan seksual. Jadi ini satu inisiatif yang seperti yang saya nyatakan tadi telah mendapat sambutan daripada penumpang-penumpang wanita kerana memberikan keselesaan dan juga satu unsur yang lebih selamat kepada mereka supaya mereka lebih yakin menggunakan pengangkutan awam tanpa kebimbangan apa sahaja gangguan. Terutamanya gangguan-gangguan seksual. Kerana gangguan-gangguan seksual ini dalam coach ataupun dalam kereta api memang ada kes-kes begitu berlaku. Itu sebabnya kita mengambil langkah ini untuk merendahkan ataupun meminimalkan sebarang kes gangguan seksual ini. Tambah beliau, sejak pelaksanaan coach wanita di MRT laluan Kajang pada 18 Disember lalu, aduan berkenaan gangguan seksual telah menunjukkan tren penurunan. Sebelum ini, 8 kes dilaporkan pada suku pertama, 11 kes pada suku kedua dan 8 kes pada suku ketiga. Manakala aduan kes gangguan seksual setakat November lalu adalah 3. Jelas beliau lagi, prasarana sedang berbincang dengan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk memperkemaskan peraturan dan undang-undang supaya penguatkuasaan boleh ditambah baik terutama terhadap penceroboh coach wanita. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan projek perintis coach wanita MRT laluan Kajang. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Baik, selepas ini pelarian Syria belum sedia kembali ke kampung halaman. Baik, masih bersama berita Al-Hijrah. Prihatin dengan nasib mangsa banjir yang melanda Kelantan sejak November lalu, TV Al-Hijrah melalui kempen Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Hijrah Prihatin menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas bah di Rantau Panjang. Ketua Unit Integrasi Media TV Al-Hijrah, Ainur Mahdiah Zahra Abdullah berkata, kempen kali ini yang digerakkan bersama rakan korporat Yayasan Ikhlas dan Yayasan Mihrab menumpukan bantuan persekolahan kepada kanak-kanak bagi meringankan beban ibu bapa membuat persiapan persekolahan akan datang. Alhamdulillah, majlis berjalan dengan lancar dengan bantuan daripada penduduk setempat, penyelaras penduduk setempat juga dengan rakan strategik kami Yayasan Ikhlas dan Yayasan Mihrab yang turut sama memberikan sumbangan dan dapat disaksikan jugalah betapa gembira, happy anak-anak yang menerima bantuan pada hari ini. Dan bukan sahaja mereka menerima beg sekolah, mereka juga menerima bekal peralatan seperti bekal makanan, pensel, buku, botol air. Jadi agak lengkaplah pek bantuan persekolahan yang mereka terima pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan bantuan alatan persekolahan kepada 150 kanak-kanak di Perumahan Prima, Lubuk Jong, Rantau Panjang. TV Al-Hijrah menerusi kerjasama dengan rakan-rakan strategik sentiasa bersedia untuk membantu mana-mana kawasan yang ditimpa musibah. Namun, ia perlu dirancang teliti untuk mengelakkan pertindihan dengan bantuan pihak lain.
Antara sumbangan-sumbangan yang disampaikan oleh Yayasan Mihrab adalah daripada penyumbang kita sendiri dari segi barang-barang untuk kesihatan, terutama untuk anak-anak yang tinggal di sini, penduduk di kalangan kanak-kanak, dan juga set jenazah untuk memudahkan segala pengurusan yang melibatkan pengurusan jenazah. Sementara itu, Eksekutif Jabatan Sukarelawan dan Pengurusan Bencana Yayasan Ikhlas, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Hanizam Azman berkata, Yayasan Ikhlas sentiasa komited untuk turut sama membantu mereka yang terkesan banjir, bukan sahaja di Pantai Timur, malah di seluruh negara. Okey, di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang, terutamanya penyumbang-penyumbang daripada syarikat korporat yang telah banyak menyumbang dengan Yayasan Ikhlas, dan juga kepada individu yang di luar sana yang menyumbang dengan Yayasan Ikhlas. Kita ucapkan jutaan terima kasih dan saya harapkan anda di luar sana terus menyumbang bersama dengan Yayasan Ikhlas di misibantuan.com. Sementara itu, di Terengganu, 105 pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA yang terkesan dengan banjir gelombang pertama bulan lepas menerima sumbangan bantuan daripada JAKIM, dan setiap penerima menerima sumbangan berupa wang tunai bernilai RM300, barangan makanan, peralatan kebersihan dan kelengkapan solat. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Ruslan Said berkata sumbangan keseluruhannya bernilai RM6748. Dan bantuan kita sampaikan ini adalah meliputi seluruh Malaysia, dan kebetulan sekarang ini berlakunya banjir di Pantai Timur, dan kita telah pun berjaya menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di negeri Kelantan seramai 200 orang di jajahan Rantau Panjang semalam, dan alhamdulillah hari ini di Terengganu, dan kita akan menyusul lagi dengan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir mungkin di negeri yang lain. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan program bantuan banjir kepada pelajar UNIZA hari ini. Rasa bersyukur dengan terharu juga sebab sebelum ni tak pernah lalui benda macam ni. So lepas datang jauh daripada rumah, ada orang sanggup bantu, rasa bersyukur dengan terharu. Okay, untuk bantuan ni saya rasa kami nak perbaiki mana barang-barang yang rosak di rumah. Contohnya macam peti ais kami rosak. Selain itu katil, sebab katil ada yang kami guna katil kayu, so ada yang patah sebab kena air. Selebihnya macam barang-barang luar rumah lah. Program bantuan kepada mangsa banjir ini turut disertai oleh agensi di bawah bidang kuasa portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama termasuk TV Al-Hijrah, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Tabung Haji dan Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menganggarkan RM1.39 bilion pendapatan bagi tahun 2024. Pengerusinya Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata jumlah itu meningkat sebanyak 9% berbanding 2023 dengan jumlah RM1.28 bilion. Pecahan secara dibundarkan kepada anggaran pendapatan kumpulan wang zakat, iaitu daripada proses pengumpulan dan pembayaran wang zakat kepada PPZ MAWIP sebanyak RM1.1 bilion. Kumpulan wang sumber am RM178 juta. Kumpulan wang geran RM45 juta. Kumpulan wang wakaf sebanyak RM13 juta. Jelasnya bagi penyediaan bajet rahmah madani itu, 5 hasil telah ditetapkan selari dengan Pelan Strategik MAWIP 2021-2025 iaitu kesejahteraan asnaf, pendidikan, transformasi digital, sistem penyampaian dan pemerkasaan aset ummah. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut itu, katanya, 7 intipati bajet akan diberi fokus iaitu pemerkasaan dan kesejahteraan asnaf, pemerkasaan modal insan melalui pendidikan, pembangunan digital MAWIP IR 4.0, kompetensi dan kemudahan kaki tangan, promosi dan program yang berimpak tinggi, pengukuhan anak syarikat yang berdaya saing dan pemakaian piawaian perakaunan. Selain itu, MAWIP juga menganggarkan perbelanjaan bagi tahun 2024 turut meningkat sebanyak 11.31% berbanding 2023 dengan jumlah RM1.44 bilion.
Beliau berkata demikian dalam sidang media bajet 2024 Melestari Rahmah Madani di Ibu Negara siang tadi. Sementara itu, Mawib juga katanya menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.1 bilion ringgit bagi tahun 2024. Nyawa kanak-kanak Gaza semakin terancam. Masih bersama berita Al-Hijrah, konflik perang saudara di Syria yang masih menemui jalan buntu sejak ia tercetus pada 2011 membuatkan pelarian negara itu belum bersedia untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Bagi Muhammad Adil Hadif yang berasal dari Idlib, kehilangan isteri serta 9 anaknya dalam pengeboman dahsyat di bandar berkenaan menjadikan dia sukar untuk melupakan peristiwa pahit itu dan lebih rela tinggal di kamp pelarian di utara Syria. Laporannya bersama Nazirah Syaringat yang mengikuti misi kemanusiaan MyCare EconSafe di sana. Kebangkitan Arab Spring pada Mac 2011 mengubah lanskap politik Syria sehingga menjurus kepada krisis kemanusiaan terburuk selepas beberapa kawasan dan bandar termasuk Idlib diserang hebat. Mahu kehidupan yang aman dan selamat, Muhammad Adil melarikan diri ke Al-Bab 5 tahun lepas meskipun berat untuk meninggalkan memori yang pernah dicipta bersama Allahyarham isteri serta 9 anaknya. حرب كلها دمار وخراب وكلها وعيش حتى ما في يعني ما يصلح العيش نظام ما رجع اذا رجعت النظام بيقتلنا فورا القتل يعني حد ذبح في المستقبل لان كل شيء مسلم على القتل كل شيء مسلم على القتل. Tidak hanya kehilangan seluruh ahli keluarganya, kesabaran Adil yang mencecah usia emas 70 tahun ini turut diuji apabila rumahnya musnah di Bedil. Menerima nasib sama seperti pelarian lain, rumah Muhammad Ali di Idlib juga ranap sehingga tiada apa yang tinggal. Bimbang keselamatan isteri serta 4 anaknya, dia terpaksa membina kehidupan baru di utara Syria meskipun sukar. الآن إدلب قصف طيران وقصف بالمدفعي. في يذهبون إلى البيت مساء، بالنهار يصير قصف، في إصابات جرحى، في قتلى بسبب القصف بإدلب. Di Azaz, dia menjadikan kemahiran berbekam yang dimilikinya sebagai punca pendapatan dan memperoleh sekitar $50 Amerika sebulan. Mengikut data Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, hampir 7 juta rakyat Syria menjadi pelarian dalam negara IDP akibat perang saudara sebelum krisis itu membarah dan bertukar menjadi perang proksi. Ketika ini, utara Syria dalam lingkungan 32 km dikawal oleh kerajaan Turki merangkumi Azaz, Al-Bab dan Jarabulus selepas beberapa perjanjian dicapai. Bagaimanapun, Idlib masih menjadi kubu terakhir kumpulan anti kerajaan. Ini antara kesan kemusnahan akibat pengeboman ketika perang saudara di Syria memuncak, tetapi kawasan Al-Bab yang terletak hanya 500 meter dari wilayah yang ditadbir oleh kerajaan Syria Bashar al-Assad, Al-Bab diketerikan sebagai buffer zone, iaitu zon selamat selepas ia diletakkan di bawah pemerintahan kerajaan Turki dan juga tentera pembebasan Syria. Prihatin dengan keperluan saudara se-Islam di Syria, Humanitarian Camp MyCare bersama EconSafe sentiasa konsisten dalam memenuhi keperluan asas mangsa perang di sini. Pada misi kali ini, MyCare dan EconSafe memperuntukkan RM500,000 untuk bantuan di Syria, antaranya kotak makanan, hidangan makanan panas serta bahan bakar bagi mengharungi musim sejuk di mana ia memanfaatkan ratusan pelarian. Ia hasil sumbangan rakyat Malaysia yang disalurkan menerusi tabung yang ditempatkan di 95 cawangan EconSafe seluruh Malaysia. Laporan Nazirah Syaringat bersama jurukamera Muhammad Dalami Yaakob, Syria. Malaysia mungkin mengalami kerugian perdagangan ekoran keputusan mengharamkan syarikat kapal berpangkalan di Israel, Zim Integrated Shipping Services Limited, dan mana-mana kapal yang menaikkan bendera Zionis.
daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di negara ini. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin kesan dari segi perdagangan negara adalah terkawal. Saya tahu ada risiko tak? Mungkin ada soal perdagangan. Saya bincang dengan Anthony Loke, bincang dengan Tugu Zafrul. Dia kata, no, so far, I think we can handle. So, kita handle. Betul, mungkin kita rugi sikit, kapal tak masuk. Tetapi ini dia prinsip kemanusiaan kita. Beliau berkata demikian dalam sesi dialog bersama mahasiswa selepas merasmikan Anugerah Buku Negara 2023 di hadapan kira-kira 5,000 mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim. Semalam, Perdana Menteri berkata syarikat perkapalan yang berpangkal di Israel, ZIM, disekat dan tidak dibenar berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia berkuat kuasa serta-merta. Tegas beliau, sekatan itu adalah tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengetepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa, menerusi pembantaian dan kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Kesedihan kanak-kanak di Gaza terubat dengan petikan gambus seorang wanita yang juga pelarian di negara sendiri. Ruwa Hasuna berkata dia mahu mengalihkan perhatian kanak-kanak di sana yang takut dengan bunyi serangan udara Israel kepada muzik merdu dan menghiburkan. Norma bagi kanak-kanak adalah bermain. Namun Zionis telah merampas zaman kanak-kanak penduduk Gaza. Hidup mereka sentiasa dalam ketakutan sama ada kehilangan ibu bapa, keluarga atau nyawa mereka. Dan bagi mengurangkan rasa sedih itu, Ruwa Hasuna bermain gambus di sebuah kamp dekat Rafah. Ia sedikit sebanyak membantu kesihatan mental kanak-kanak. الطفل اليوم هو بالدائرة تبعتي بالحلقة تبعت الموسيقى ببطل سامع صوت الزنانة. وهذا يمكن من أحسن الأشياء اللي أنا بعملها، إنه هو اليوم بيتجاهل الصوت تبع الزنانة عشان يسمع صوت العود وعشان يغني مع العود. أعيش طفولتي زي ما كنت عايشها قبل، مش زي اليوم. الحين مخنوقين مش عارفين نروح، فيش حاجة تتاكل ولا الماء تنشرب، فيش إشي. Selain dendangan gambus, kanak-kanak juga dihiburkan beberapa aksi menarik lain. Ketua Tabung Kanak-Kanak PBB UNICEF beri amaran ketiadaan air minuman yang selamat di Gaza boleh mengancam nyawa dan menyebabkan lebih ramai kanak-kanak berisiko dijangkiti penyakit. Pengarah eksekutifnya Catherine Russell berkata kekurangan akses kepada air bersih kini umpama hidup dan mati buat kanak-kanak di Gaza yang hampir tidak mempunyai air untuk diminum. Kanak-kanak dan keluarga mereka terpaksa menggunakan air daripada sumber tidak selamat yang mempunyai kandungan garam tinggi atau tercemar. Amaran kemanusiaan itu dibuat selepas lebih 10 minggu serangan Israel ke atas wilayah terkepung berkenaan. Kesan situasi itu terhadap kanak-kanak amat membimbangkan kerana mereka lebih terdedah kepada cirit-birit, pelbagai jenis penyakit dan kekurangan zat makanan. Sejak konflik di Gaza bermula, UNICEF telah mengedarkan lebih 45,000 bekas mengisi air bersama sekurang-kurangnya 130,000 kit kebersihan. Baik, laporan itu mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Ardi Herman dan juga Jurubahasa Isyarat Amsyar Zamani. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.